Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi Azlin, good morning. So, terima kasih jadi klien kami. Klien lah, penemuduga lah untuk kami temuduga berkenaan dengan kaunseling pelbagai budaya. Sebelum kita teruskan sesi, Mira nak tanya beberapa soalan berkaitan dengan identiti budaya. Identiti budaya itu termasuk dengan nama, bangsa, agama, ekonomi Azlin, dan juga Azlin ni motor maskulin ke feminin. Tapi sebelum tu latar belakang Azlin sikit berkaitan nama, umur dan juga jurusan di UUM. Jelas tak suara Mira? Selamat pagi, nama saya Azlin. Jelas. Okey, selamat pagi, nama saya Azlin. Saya berumur 22 tahun. Saya mengambil jurusan pendidikan moral di UUM. Okey, itu saja kan? Dengar tak? Dengar. Boleh tak Mira nak tahu bangsa Azlin? Bangsa Azlin. Okey. Menurut bangsa, saya berbangsa Cina, tetapi saya beragama Kristian. Cina tu adalah ibu saya. Kalau ikut kan saya ikut bahagian bapa lah. Ibu. So Azlin berbangsa Cina dan beragama Kristian. Betul. Bagaimana pula dengan ekonomi Azlin? Ya. Ayah Azlin kerja apa? Okay. Kalau ayah saya cuma kerja bahagian mekanik yang pembaikan kereta macam lori semua tu lah, mechanical punya lah. Okay. Tapi keluarga saya seorang yang sederhana lah, tak terlalu. Masih dalam B40 atau M40? B40 atau M40? B40. B40 lagi. Okay. B40. Kalau Azlin dalam maskulin atau feminin? Lebih kepada maskulin atau feminin? Tahu kan maskulin dengan feminin? Feminin, rasanya feminin, sorry. Maaf sebab suara macam tersekat. Saya pun terdengar-dengar. Okay. Tak apa. Mira ulang Azlin ada dengar tak? Dengar. Azlin ada seorang yang maskulin atau feminin? Feminin. Okay. Azlin suka buat apa berkenaan dengan feminin? Suka make up? Taklah juga, tapi kadang bila tak mood nak makeup tu ada juga. Ya, faham. Sebahagian sosial Azlin ada terlibat apa-apa dekat sebahagian sosial dekat UUM, maksudnya terlibat dengan apa-apa ke? Apa-apa kelab ataupun kesatuan. Macam Azlin join kesatuan ke kelab ke, pernah menyertai program. Setakat ni kalau kelab saya tu kelab estetika. Tapi setakat ni belum ada aktiviti lagi saya join dekat kelab tu. Okay. Azlin anak ke berapa? Kelab je dia macam saya anak sulung. Anak sulung.
Okey, daripada Anak sulung. daripada berapa adik-beradik? Ya. Daripada berapa adik-beradik? Saya ada 3 orang adik-beradik termasuk Oh, okey. 3 orang termasuk saya. Oh, okey. Okey, terima kasih. Tu adalah soalan-soalan identiti budaya. Jadi kita pergi sekarang kepada persoalan berkaitan dengan kaunseling pelbagai budaya. Boleh? Mira nak tengok apa pandangan Azlin terhadap persepsi Azlin terhadap bidang kaunseling di Malaysia. Persepsi kaunseling di bidang di Malaysia. Apa yang Azlin rasakan? Okey, pada pendapat saya, persepsi saya terhadap bidang kaunseling di Malaysia ni, saya tengok lebih kepada macam kaunseling yang sebenar, di mana dia melibatkan semua tanpa mengira bangsa ataupun budaya. Di sini juga saya dapat tengok bahawa kaunseling di Malaysia ni dia macam terbuka kepada semua tanpa mengira siapa orang tu. Sekiranya ada masalah yang perlu diselesaikan, tanpa rasa ragu, mereka memang akan jumpa dengan kaunseling jugalah di Malaysia ni. Apa ni? Adakah saya menjawab soalan? Betul. Adakah Azlin pernah pergi ke kaunseling? Maksudnya dekat sekolah dulu ke? Ataupun sebelum masuk institusi atau dekat institusi sendiri? Pernah masuk sesi kaunseling tak? Kalau berdasarkan saya, sebab saya tak pernah sesi kaunseling, tapi saya pernah masuk ke bilik kaunseling sebab hantar pelajar-pelajar yang ada masalah disiplin sikit kepada cikgu, guru kaunseling kat sana. Oh, kiranya pernah macam mendapatkan kejayaan atau macam sebelum pergi ke masuk universiti macam jumpa cikgu kaunseling tanya pasal kejayaan, ada tak? Tanya pasal kerjaya berkaitan kalau rasanya yang tu sebab saya rapat dengan seorang guru. Kalau saya ada rapat dengan seorang guru kaunseling ni, memang saya ada merujuk dekat dia jugalah sebelum saya masuk dekat UUM ni, sebelum saya tanya apa jurusan yang sesuai dengan saya. Oh, kiranya Azlin masih melanjutkan sesi kaunseling tapi secara tidak formal lah. Sebab masih merujuk kepada kaunselor juga. Betul? Tak. Okay. Betul. Okey, apa persepsi dekat apa persepsi dekat sikap kaunselor? Sikap kaunselor. Okey, kalau persepsi sikap tu macam mereka tidak pilih kasih. Mereka sentiasa membuka pintu hati untuk cuba membantu para pelajar, terutama macam saya yang masih ragu-ragu nak masuk jurusan apa. Mereka memang sentiasa menolong tanpa mengira masa. Walaupun malam pun mereka akan cuba untuk bantu juga, di mana mereka akan tolong tanya apa minat, semua tu mereka memang sentiasa tanya. Dan mereka juga akan bagi maklum balas mengenai info, kalau uni dia nak apa, universiti ni nak apa, macam tu lah yang saya tengok dekat sikap mereka. Memang yang bersikap adil, tak pilih kasih, bertanggungjawab dan sangat peramah. Oh, okey. Azlin pernah jumpa dengan kaunselor yang bersikap teruk ke? Pernah jumpa kaunselor yang bersikap teruk? Setakat ni saya belum jumpa lagi. Belum lagi. Okey, kiranya setakat ni belum lagi. Okey, kiranya sikap-sikap Belum. kaunselor yang Azlin jumpa semuanya bertanggungjawab dan juga membantu Azlin dalam memilih kerjaya dan juga apa-apa yang sepatutnya tidak kira masa, betul? Betul. Okey, Fatihah akan teruskan soalan yang ketiga dan dengan keempat. Silakan. Okey, dengar tak suara jelas? Okey. Jelas. Okey. Tadi Syamira dah tanya. Dengar. Okey. Tadi Syamira dah tanya berkaitan dengan identiti budaya macam bangsa Azlin, agama Azlin, sosioekonomi, dan tanya persepsi terhadap bidang kaunseling dekat Malaysia, dan tanya berkaitan dengan sikap-sikap kaunselor dekat Malaysia. Jadi saya akan teruskan
kepada soalan iaitu apa persepsi Azlin terhadap pengetahuan kaunselor. Bila Azlin contoh Azlin pergi jumpa kaunselor, Azlin tengok tahap pengetahuan mereka terhadap budaya dekat Malaysia. Kalau yang tu, saya tengok pengetahuan mereka terhadap semua budaya sangat meluas dan sangat tinggi lah, di mana mereka dapat menghormati antara satu sama lain. Mereka kaunselor ni dia tidak kira pelajar tu berbangsa Cina, Melayu, Iban, tapi mereka tetap layan dengan cara sama dan sama rata juga. Mereka walaupun pelajar Cina kurang faham sikit mengenai bahasa Melayu, tetapi cikgu tu cuba terangkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang jelas. Cara yang jelas macam tu. Maaf ya. Saya nak dapat tengoklah berdasarkan tahap pengetahuan pelajar kaunselor. Okey. Tu yang saya rasa. Okey. Ini adalah soalan terakhir untuk hari ini. Okey. Apa pandangan ataupun persepsi Azlin sendiri terhadap kaunselor mengenai kesensitif, macam contohnya waktu menjalankan sesi kaunseling tu, Azlin tengok kaunselor tu sensitif tak dengan aspek pelbagai budaya yang ada dekat Malaysia. Contohnya dia sensitif terhadap agama ataupun adab sesuatu bangsa tu. Azlin rasa kaunselor dekat Malaysia ni sensitif tak dengan benda tu? Saya rasakan yang tu saya dapat agakkan macam separuh sensitif, separuh tidak. Maksudnya macam ada yang dapat terima agama orang lain, tapi ada yang macam mungkin dari segi pemikiran, tapi yang tu boleh kita pelajari dan cuba mengenali antara satu sama lain di antara kaunselor dengan yang klien tadi. Sebab saya pun tak pasti juga mengenai itu, sebab setakat ni saya jumpa kaunselor yang semuanya memang mempunyai sensitiviti yang baik. Mereka tidak pernah memandang rendah ataupun memandang hina mengenai agama ni. Setakat ni saya jumpa yang banyak yang terbuka. Mungkin kita boleh cakap adil dan sama lah, tak pilih kaum, tak tengok bangsa sama. Okey. Itu saja rasanya soalan daripada saya. Okey, Syamira ada nak sambung? Okey, terima kasih. Itulah soalan-soalan berkaitan dengan persepsi kaunseling ataupun berkaitan dengan kaunseling pelbagai budaya. Kaunseling pelbagai budaya ni kami sebagai kaunselor, macam Mira sendiri sebagai bangsa Melayu, Mira kena cari klien yang lain bangsa. Maksudnya macam Azlin kan berbahasa Cina dan beragama Kristian, so kita dah berbeza kat situ. Tu yang Mira kena cari perbezaan pelbagai budaya lah, maksudnya budaya yang berbeza untuk melakukan persepsi. Itu adalah tujuan yang kami yang sebenarnya. Dan soalan-soalan yang dijawab oleh Azlin sangatlah memperangsangkan dan mendapat dan terbuka untuk persepsi kami, menjawab soalan kami. Terima kasih sangat memberi pandangan yang jujur kepada kami, dan terima kasih sekali lagi untuk beri kerjasama. Okey, itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada iaitu Step. Okey, hari ni kami nak boleh tak kalau kami nak minta kebenaran untuk interview Step. Step boleh buka mute microphone. Boleh. Boleh. Sebelum kami nak menemu bual dalam 4 soalan macam tu, tapi boleh tak kenalkan secara ringkas latar belakang Step? Okey. Hai semua, nama saya Stephanie Lilia. Saya berasal dari Miri, Sarawak. Saya Beach Resource Management. Oh. Okey. Dan lagi.
terangkan latar belakang. Ha? Maksudnya macam daripada agama apa, bangsa apa. Okey. tak perlukah kos tu tak perlulah. Tak apa. Boleh. Nak mula balik Okay. Okey, hai semua. Nama saya Stephanie Lilian. Saya berasal dari Miri, Sarawak. Saya berbangsa Kayan. Okay. Saya Kristian. Okay. Mungkin kami akan menanyakan beberapa soal latar belakang mengenai klien terhadap kaunselor. Step pernah pergi kaunseling tak di sekolah ke ataupun di universiti? Kalau masa sekolah rasanya ada. Kalau di universiti setakat ni belum lagi. Okey, Zul boleh tanyakan soalan yang pertama pada Step? Okey, terima kasih kepada Akak. Okey, Step, jadi soalan saya yang pertama iaitu apakah persepsi Step terhadap bidang kaunseling di Malaysia? Jelas tak? Okey. Kaunseling ni dapat membantu orang ramai khususnya remaja dalam menangani masalah dengan lebih baik. Masalah kemurungan, itu saja. Ada pengetahuan mengenai kaunseling ni lah. Walaupun tak banyak tapi still faham apa itu tugas kaunselor kan. Ya. Fahana dekat sana ke? Okay, Fahana boleh nak tanya? Sambung tadi Step dah bagi step terhadap bidang kaunseling dekat Malaysia ni. Jadi, soalan yang saya nak bertanya kepada Step, kaunselor yang ada dekat Malaysia ni. Okey, pada pandangan dan pemikiran yang dihadapinya, tambah masalah-masalah yang dihadapilah. Dia dapat cerita dia kaunselor itu. Betul. Itu saja. Saya cakap tu maksudnya tugas sebagai kaunselor ni membimbing atau membantu jalan penyelesaian terhadap masalah dia lah. Okey, soalan yang seterusnya, apakah persepsi Step terhadap tahap pengetahuan mengendalikan sesi kaunseling? Sekejap, saya tak berapa faham soalan. Tak apa. Boleh. Kalau tak ni Fana lead boleh? Fana boleh lead? Okey, macam ni Step. Apa pandangan Step terhadap orang kaunseling ni? Dia warga negara Malaysia tu, maksudnya kan kami sedang menemui dua Step di bawah kaunseling budaya. Jadi saya nak pandangan Step terhadap tahap kaunselor ni, kaunselor tinggi ke, kan budaya dekat Malaysia ni kan kita berbagai budaya. Okey. Pandangan tahap pengetahuan kaunselor tu. Saya berpendapat bahawa kaunselor ni dia perlu mempunyai pemikiran yang tinggi, khususnya budaya
sebab dekat Sarawak ni kan banyak etnik, banyak agama, so kaunselor ni dia perlu berfikiran macam dia tahu macam mana mau berkomunikasi bangsa lain ke. Contohnya ni perbezaan tingkah laku secara verbal ataupun bukan yang datang kepada kaunselor tu lah. Macam tu kan? Ya betul macam tu. Okey. Jadi soalan yang terakhir lah, boleh dikatakan soalan yang terakhir. Saya bertanyakan tentang tanggapan STEP dengan kepelbagaian dunia sesi. Maksudnya berasal daripada latar belakang budaya yang pelbagai. Jadi mungkin ada tanggapan sensitiviti macam tanggapan yang tak baik ke tanggapan yang kurang baik mengenai kaunselor berkaitan dengan kepelbagaian budaya sendiri. Mungkin itu tak berapa nak memahami klien ke, sebab kita kan berasal daripada budaya yang berbeza. Jadi apakah persepsi STEP terhadap perkara ni? Jelas tak? Boleh bagi contoh tak macam mana situasi dia? Okey, contoh macam mungkin kita sedang menjalani sesi kaunseling daripada budaya yang berlainan dari yang berlainan. Mungkin mungkin sensitiviti maksudnya saya tak memahami budaya awak, ataupun mungkin ada tanggapan yang pada awak mungkin kaunselor ni tak berapa nak memahami awak, macam ada berlaku pencanggahan budaya dekat situ. Boleh tak? Sekejap. Step boleh tak? Maksudnya dekat sini apa yang Step anggap sama ada kaunselor ni memahami tak budaya yang Step sekarang. Macam tu waktu macam Step macam bayangkan bila Step pergi sesi kaunseling, lepas tu kaunselor tu berlainan budaya dengan Step. Then apa tanda hadap dia tu sensitif tak dengan berkaitan dengan budaya yang sekeliling ni? Maksudnya dia hanya budaya dia saja, tapi dia memahami dengan budaya klien itu. Step faham tak Step? Okey. Tadi bising tadi sekejap. Dia kalau macam ni, dia kalau contohlah kan, saya bagi contoh. Macam contoh Step buat sesi counselling dengan saya. Tapi kita berlainan kaum, macam saya Melayu, Step Kayan. Jadi masa kita buat sesi counselling tu, tanggapan Step terhadap saya macam Step ingat macam saya ni boleh ke faham budaya Step, macam saya ni boleh ke faham larangan-larangan dalam adat resam Step. Itu dia apa tu, dia punya key point dekat situ lah. Tanggapan terhadap sensitivity kaunselor, maknanya saya ni jaga tak hati Step masa kita buat sesi kaunseling, macam tu. Mungkin apa nama tu ya, kalau Tak apa. kalau saya datang untuk dapat sesi kaunseling, saya rasa saya lebih mudah bersikap terbuka kalau saya bersama dengan salah. Pendapat saya lebih senang luahkan perasaan saya, tu lebih jaga sensitivity. Faham tak? Oh, maksudnya ni memilih kaunselor daripada budaya
step sendirilah. Memahami sensitivity budaya step sendiri. Okay. Macam okey ke Maksud Fana dengan Zul? Yang terakhir, Fana nak cakap apa-apa ke? Tak ada, cuma Fana nak tahu kita masuk kepada latar belakang step yang tadi lah kan. Mungkin kalau ayah step memang berasal daripada kaum suku bangsa Kayan ke atau ada campuran ke? Ada tak? Tidak, saya pure Kayan, tiada campur darah-darah. Saya Kayan, mak bapak saya memang berbangsa Kayan. Bahasa Kayan sebelum ni. Tak pernah, boleh tak step cakap sikit? Bahasa saya kan? Boleh cakap sikit. Okey, Nun dengar kelok Lim. Maksud dia apa khabar semua? Okey. Apa tu? Nun dengar, Khabar baik? maksud dia Nun dengar juga. Khabar baik. Okay. Mungkin terima kasih Step sampai sini saja. Maaf atas kekurangan daripada pihak kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana Step sangat meluangkan masa untuk berbual oleh kami dalam menyiapkan tugasan ini. Harap dipermudahkan segala urusan Step lepas ni. Amin. Okay, terima kasih Step. Okay. Okay. You